perang dengan makna apa? Dia ini adalah hubungan antara kerajaan lain yang cuba nak menjatuhkan khilafah dengan bersekongkol dan memerangi dan memusuhi kita. Sebab itu istilah harbi dan zimmi pada kitab-kitab fiqh yang menceritakan tentang hubungan negara ataupun khilafah dengan yang bukan Islam, ia ada dalam konteks apa? Memelihara kedaulatan khilafah. Jadi ada yang mendapat di bawah bernaung di bawah Islam nama dia zimmi, ada yang memerangi itu makna dia bersekongkol dengan orang lain dan cuba menjatuhkan khilafah, maka nama mereka ialah harbi. Iaitu harbi ini berpandukan kepada pemisahan Darul Islam dengan Darul Harbi. Khilafah itu dipanggil Darul Islam. Yang memusuhi itu makna duk perang, duk cuba hancur, duk cuba penjatuh ni, dia panggil Darul Harb. Maka kafir yang bersama dengan Darul Harb itu dengan maksud memerangi, maka dia dipanggil apa? Kafir harb. Apa hukum kafir harbi? Darah halal. Anak bini dia boleh jadi tawanan. Segala harta dia boleh dirampas dan dia boleh dihalau daripada bumi Islam. Itu hukum kepada makna harbi dan zimmi. Ada satu lagi orang bukan Islam nak lalu kepada Darul Islam, dia nak pergi kepada negara sebelah, dia kena lalu kita. Yang ni dia panggil apa? Muktamad. Iaitu orang kafir yang diberi jaminan selamat jalan dia untuk pergi ke sebelah. Dia bukan duduk dalam negara Islam, tapi dia nak berjalan masuk. Maka kita bagi jaminan dia dari masuk kita punya sempadan sampai keluar sempadan, dia ada tiket besar, siapa pun tak boleh kacau dia. Dan dia diberi jaminan oleh kerajaan Islam pada waktu itu. Ini dipanggil muktamad, orang yang diberi jaminan atau mustakmal. Maka dia lalu habis. Kita tak ada tanggungjawab dengan dia. Apa yang masuk lepas pada ini itu masalah. Nampak Islam cukup cantik dia bagi-bagi. Cuma sekarang masalah dia, bila tuan-tuan dapat ilmu kata ada harbi, ada zimmi, ada mustakmal, tuan-tuan pun keluar daripada dalam masjid ni, tuan-tuan tengok orang kafir, tuan-tuan merenung. Ini harbi ke zimmi? Ke mustakmal kan? Oh sudah. Sampai orang Cina, apa pasal lu tengok orang macam? Lu harbi kan? So itu harbi ya. Yang ni pun nak jelas. Walaupun kita ustaz-ustaz kita buka kitab cerita ada harbi, ada zimmi, ada mustakmal, tapi ingat benda itu dibahas ketika adanya khilafah. Karena sistem dia waktu itu ialah sistem negara Islam dan negara yang bermusuh dengan Islam. Senang dia punya sistem masa itu. Maka siapa yang lawan Islam dia duduk dalam harbi. Siapa yang bawa Islam dia duduk dalam zimmi. Siapa yang takkan lalu apa pula kita bagi kepada jaminan. Habis soalan. Tapi hari ini soalan nombor satu saya, sistem pemerintahan yang ada, adakah begitu hari ini? Tidak. Kita tidak dipisahkan dengan musuh dengan hari ini adalah dipanggil nation state. Ada yang dipanggil negara bangsa. Negara bangsa itu berpandukan kepada hubungan antara bangsa dengan negara-negara lain. Itu bersandarkan kepada apa? Memelihara kewibawaan, memelihara kedaulatan, dan menghormati undang-undang antara negara dengan negara. Itu reality sistemnya ada hari ini, tidak begitu? Maka tidak ada sistem itu, tidak ada istilah-istilah ni. Pasal apa kita nak cipta istilah ni? Sistem itu tak ada. Maka orang macam Yusuf Qaradawi dan Taha Jabir dan lain-lain, mereka ni melihat fiqh yang wakil, fiqh yang ada di depan mata, bukan fiqh yang ada pada zaman Abbasiyah. Yang tu boleh cerita bukan kita kan? Tapi nak cerita realiti depan mata kita. Kalau orang Kaisar ni kan apa kita terima? Habis orang Cina ni dalam negara kita, mereka kan kafir. Mereka ni apa? Mereka ni zimmi kan? Siapa yang bagi kata pembelaan? Apa? Mereka harbi ke? Kalau mereka harbi ni, darah dia halal tau. Mana kalau bunuh dia, dapat pahala tau. Macam tu kan kita nak fahamkan orang hubungan dengan
dengan bukan Islam dalam konteks yang tidak ada, maka itulah para ulama yang boleh fikir. Allah buka dia supaya nak jelaskan, dan inilah saya cuba nak sampaikan fiqhul waqi' dalam depan mata kita orang bukan Islam ni. Maka dia kata tak usah berfikir lazimi, harbi, sebab yang kita tak ada sistem tu. Maka kita hanya letakkan mereka kepada muslimin dengan ghaira muslimin. Islam bukan Islam. Habis. Ya. Dalam Yusuf Qaradawi dia istilahkan lagi paut. Dia istilahkan orang bukan Islam sebagai ummatul da'wah, orang Islam sebagai ummatul istijabah. Mana ummatul da'wah? Ini orang yang kita kena dakwah ke dia. Pasal dia tak masuk Islam lagi. Di dalam konteks dakwah. Kita alhamdulillah ummatul istijabah. Itu umat yang telah diperkenankan Allah untuk terima Islam. Maka dengan pahaman istilah itu sendiri akan memberi perspektif yang lebih jelas hubungan kita dengan bukan Islam. Jadi oleh kerana setengah orang dia tak bagi kejelasan ini, dia umai buka kitab kat kita, ini harbi, ini zimi, ini musama. Itu yang kita gelak, dia tengok orang kata, tengok dia ni harbi kan zimi. Dia ni apa? Tak jumpa jawapannya. Sebab sistem tak ada. Oleh itu adalah saya tertarik dengan ijtihad yang dibuat dengan melihat hubungan dengan bukan Islam ni, ya imma sama ada kita muslimin dengan mereka ghair muslimin, ataupun mereka ni ummatul dakwah dan kita ni ummatul istijabah. Maka hubungan dengan bukan Islam itu akan lebih apa? Lebih membawa kita kepada lebih dekat kepada dia untuk menyampaikan Islam kepada dia. Jadi ibu-ibu dan bapa sekalian, ini prinsip tau. Ibu-ibu nak rasa kadang-kadang termelayu dengan suasana ini, silakan. Tapi kita tak boleh termelayu dalamnya. Kita kena pergi kepada apa? Dan oleh kerana kita menyatakan la ikraha fiddin, ditegaskan hubungan dengan bukan Islam ini yang lebih sensitif ialah soal agama. Ya, ini kita nak landing kan? Nak landing kan? Yang lebih sensitif kan? Soal apa? Saya tak mau masuklah tadi. Ada pandangan macam Tariq Ramadan, dia menyatakan bahawa hubungan kita hari ini dalam konteks negara bukan lagi soal Darul Harbi atau Darul Islam, tapi dia berpandukan pada citizenship. Citizenship ni makna kewarganegaraan. So dalam konteks kewarganegaraan, apa bisa Cina dengan India dengan Melayu? Tak ada lah. Dia tu warga negara Malaysia. Mengikut Perlembagaan Persekutuan, apa saja hak seorang warga negara itu, dia mesti mendapat hak dia. So, itu pun kita imbangi juga dengan maksud siasat syariah, bahawa kita diikat dengan sistem kewarganegaraan. Okay. Habis itu, saya nak masuk kepada yang paling sensitif ini adalah soal agama dia. Dan ini selalu berlaku dalam agama kita. Ketegangan hubungan tegang atas niat nak mendamai tadi dengan jelas prinsip-prinsip tadi. Ketegangan itu sering berlaku apabila apa? Apabila ditanggap sesuatu perkara itu menceroboh hak kita, atau kita mencerobohi hak dia, maka berlakulah ketegangan. Saya bagi beberapa contoh di negara kita lah, supaya tuan-tuan lebih paham. Negara luar banyaklah contoh, Lebanon dan sebagainya. Tapi negara kita yang paling ingat peristiwa di Kampung Rawa, Pulau Pinang, pada tahun mungkin 90-an begitu, ujung 90-an, Kampung Rawa. Ya, saya tahu sangat itu kampung saya, Rawa. Maksudnya kampung tu orang Rawa yang mula duduk, sebab tu nama dia Kampung Rawa. Masjid tu pun antara yang dibina oleh orang Rawa. Sebelah dia kuil Hindu. Sebelah dia kuil Hindu. Memang saya kecil-kecil duk tahu sebelah tu tokoh Hindu. Tapi dah hidup lama ni, kita dah understanding dah. Tapi hari tu dia jadi macam mana tak tahu. Masa kita duk sibuk nak semayang maghrib, dia pun duk azan juga. Kucing dia. Jadi ganggu jemaah. Sekali dua boleh taat, dua tiga kali boleh taat.
Bila mai dah tak boleh taat, maka berlakulah sedikit insiden kerusuhan dalam konteks apabila dianggap mereka tidak menghormati agama kita. Curfew kawasan kampung saya, orang kampung Rawa nak balik, misalnya saya duduk Melaka, nak tengok tak boleh masuk. Dia sebulan lebih dia. Kira masa tu nak perang lah. Tak tahu orang TPP ke tak lah. Selesai insyaAllah setuju dipindahkan mereka. Ada satu tempat yang lebih selesa, mana tak mau mengganggu. Nak pindah tu pun bukan senang, susah. Akhirnya selesai. Tapi saya nak ceritakan insiden-insiden yang boleh secara tak langsung, secara fizikal begitu, yang antara kerana kedudukannya yang dekat dengan insiden lain, iaitu seperti orang bukan Islam nak tuntut hak dia, dianggap juga sebagai sebahagian daripada menghina ataupun menceroboh hak gitu. Saya ambil terus masuk kepada isu yang terkini, iaitu apa? Apabila orang bukan Islam daripada satu agama Kristian, daripada mazhab Katolik, kenapa satu-satu, bukan semua Kristian, yang kes kalimah Allah ini adalah mazhab Katolik sahaja, yang lain tak ada. Protestan, Anglican, Methodist tak ada sebenarnya. Apa yang berlaku ialah apabila mereka minta supaya yang berlakunya dalam tulisan mereka di majalah mereka menyebut dalam tulisan itu perkataan Allah. Dalam dia nak menceritakan apa dia punya, disebut Allah. Maka kerajaan telah dakwa untuk menghalang dia daripada menggunakan perkataan itu sejak daripada tahun 2009 lagi. Kemudian bawa ke Mahkamah Tinggi. Akhirnya pada 31 Disember 2009, Mahkamah Tinggi telah menetapkan bahawa Mahkamah Tinggi pada tahun 2009 menyatakan bahawa tidak ada halangan untuk majalah ini menggunakan perkataan Allah dalam penulisan dia, kerana berpandukan kepada artikel 11. Di sana dijamin hak kebebasan beragama dengan syarat apa? Dengan syarat tidak ada, dengan syarat kebebasan agama itu bukan bermakna dia boleh sebarkan majalah itu kepada orang yang Islam. Itulah keputusan asal dia, begitu. Tak ada kes apa. Tapi kerana ada di sana isu yang umat Islam terasa bahawa mereka boleh menggunakan kalimah Allah, sedangkan itu adalah hak orang Islam, maka diheret kes ini sampai kepada Mahkamah Rayuan. Itulah baru-baru ini keputusan Mahkamah Rayuan menyatakan bahawa dilarang mereka untuk menggunakan perkataan Allah dalam majalah teror Kristian mereka. Baik, itu dia punya apa? Peristiwa dia, supaya kita faham apa isi dia. Tapi yang melebarkan maknanya ya lagi tentang soal kalimah Allah. Apa hak dia? Dan adakah itu eksklusif kepada orang Islam? Maka saya ingin berkongsi dari sudut prinsip dan ilmu. Saya tak mau melayan perasaan. Kalau kita melayan perasaan, jadilah kita macam orang yang jahil yang tak tahu apa itu, yang sebenarnya mereka menunjukkan betapa lemahnya Islam. Sebenarnya betapa lemahnya Islam. Kita nak tunjuk Islam itu kuat. Maka bagi merumuskan isu itu dalam konteks prinsip, saya pergi prinsip, saya tak melayan perasaan. Pertama, ketegasan orang-orang Kristian yang mensyirikkan Allah jelas di dalam Al-Quran. Betul? Wa yunzirul ladina qalu ittakhadallahu walad. Memberi ingatan kepada orang-orang yang menyatakan ambillah Tuhan itu sebagai anak. Jangan kamu berkata Tuhan itu tiga. Berhentilah. Sungguhnya Tuhan itu adalah satu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas ya? Dari sudut ketuhanan, perbahasan tentang ketauhidan, maka jelas Trinity yang diamalkan oleh orang-orang Kristian dengan mensabitkan itu dengan Allah adalah satu kesesatan yang bertanggungjawab untuk kita
membetulkan kesesatan itu dengan nilai